Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 3 Julai bersama saya Khadijah Faisal. Kemuncak musim haji bakal tiba selepas Arab Saudi menetapkan hari wukuf di Arafah jatuh pada Jumaat ini 8 Julai. Manakala sambutan Aidiladha di negara itu pada 9 Julai. Meskipun kebimbangan terhadap jangkitan COVID-19 masih ada, namun Arab Saudi optimis himpunan agung itu akan dilaksanakan dengan sempurna. Musim haji tahun ini menjadi perhatian selepas 2 tahun dunia dibelenggu pandemik COVID-19. Tahun lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kejayaan Riyadh dalam melaksanakan operasi haji. Meskipun dunia ketika itu masih bertarung dengan virus pembunuh COVID-19. Pemerintah Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud turut mengumumkan musim haji 2021 berjaya diadakan dengan selamat. Pelbagai syarikat diletakkan untuk jemaah haji yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima itu bagi memastikan tiada jangkitan dikesan dalam kalangan 60,000 orang jemaah yang diluluskan untuk menunaikannya. Tahun ini Arab Saudi optimis operasi haji bakal berlangsung dengan sempurna. 1 juta jemaah dari dalam dan luar negara diundang ke himpunan agung itu dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Antaranya jemaah mestilah berusia antara 18 hingga 65 tahun dan lengkap divaksinasi serta tidak menghidapi penyakit kronik. 850,000 jemaah adalah dari luar negara, manakala baki 150,000 lagi dari dalam Arab Saudi sendiri. Sebelum pandemik melanda dunia, kira-kira 2.6 juta jemaah menunaikan ibadah itu, manakala sekitar 19 juta hadir menunaikan umrah sepanjang 2019. Menerusi Plana Reformasi Ekonomi, Putera Mahkota Mohammed bin Salman menyasarkan untuk meningkatkan kapasiti haji dan umrah kepada 30 juta jemaah dan mampu memberikan pulangan 50 bilion rial menjelang 2030. Minggu ini juga dunia menyaksikan usaha Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dalam memastikan perang Rusia-Ukraine dapat diredakan. Pertemuan Jokowi bersama dua pihak yang berseteru iaitu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam tempoh tidak sampai 3 hari mencuri perhatian dunia. Apatah lagi Jakarta merupakan pengerusi kumpulan negara-negara G20 yang bakal menjadi tuan rumah sidang kemuncak kumpulan itu November depan. Pada pertemuan dengan Zelensky, Jokowi mengundangnya secara peribadi untuk ke Bali bagi menyertai sidang kemuncak itu. Zelensky berkata beliau menerima pelawaan itu namun tetap bergantung kepada situasi keselamatan di Ukraine selain faktor ingin melihat siapa lagi yang akan hadir. Menurut Jokowi, mesej damai dalam pertemuan mereka akan dipanjangkan kepada Putin. Walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Selesai di Ukraine, Jokowi ke Moskow untuk pertemuannya bersama Putin. Menerusi sidang media bersama, Jokowi menekankan kepentingan penyelesaian mencapai keamanan dan ruang perbincangan sentiasa dibuka dalam mencapai hasrat berkenaan. Saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Sementara itu, Putin menganggap pertemuannya dengan Jokowi sebagai produktif. Jokowi pula mengakui menyampaikan mesej daripada Zelensky kepada Putin malah komited menjadi perantara dalam komunikasi kedua-dua pemimpin yang sedang bertelagah itu. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
Jokowi dilapor berdepan tekanan daripada negara-negara barat termasuk Amerika Syarikat yang mendesak supaya Rusia tidak diundang ke sidang kemuncak G20 di Bali susulan siri serangannya ke atas Ukraine sejak Februari lalu. Namun Duta Besar Rusia ke Indonesia Lyudmila Vorobieva menjelaskan Putin bercadang hadir sidang kemuncak itu di Bali dan menyangkal wujudnya sekatan untuk pemimpin itu hadir. Alhamdulillah bertemu kembali. Daerah Al-Bab di utara Syria dikatakan berpotensi besar untuk dimajukan sebagai sebuah kawasan perindustrian. Menurut wartawan Global Hijrah Nur Hashimah Ismail yang kini berada di Gaziantep, Turkiye, kawasan berkenaan yang berada di bawah kawalan Turkiye sudah mula menampakkan suasana kehidupan yang lebih baik. Meskipun sebelum ini sering dibedil dengan siri serangan sejak beberapa tahun dahulu sepanjang Perang Saudara. Saksikan laporan yang disediakan Nur Hashimah. Baik, saya kini masih lagi berada di bumi Syria, iaitu sekarang ini berada di Al-Bab, iaitu kawasan yang terletak di wilayah Aleppo di bahagian utara Syria. Saya bersama juru kamera Zamir Zulkifli mengikuti kumpulan misi kemanusiaan ke Syria. Sebenarnya selama 6 hari di Syria, manakala 2 hari lagi berada di sempadan Turki Syria kerana terdapat kamp pelarian Syria di selatan Turki. Okey, sepanjang misi kali ini boleh saya gambarkan banyak pembangunan semula dilakukan di bahagian utara Syria ini sendiri. Sebenarnya kawasan Al-Bab, Azaz dan juga Jarablus berada di bawah kawalan kerajaan Turki dan banyak juga dana disumbangkan kerajaan Turki kepada kawasan utara Syria ini. Dan sepanjang berada di bumi Syria, saya sendiri dapat menyaksikan mereka sedang dalam proses pemulihan sama ada bangunannya ataupun orangnya, kerana dari sudut pembangunan mereka sedang dalam proses pembaikan semula tanah air kerana banyak kesan bedilan dan banyak bangunan runtuh akibat peperangan. Dan jika saya dapat lihat ketika awal masuk ke bumi Syria sendiri, banyak kontena-kontena melalui sempadan kerana membawa masuk simen-simen dan bata-bata untuk proses pembangunan di sekitar utara Syria ini sendiri. Begitu juga dengan bantuan makanan untuk pelarian Syria. Apabila banyak lagi kem-kem, boleh saya gambarkan ribuan ataupun boleh saya gambarkan ribuan kem pelarian masih ada dan wujud di sekitar utara Syria ini kerana mereka belum mendapat pendapatan dan mereka belum mendapat penempatan dan juga mereka tidak mampu untuk membina sendiri rumah sendiri. Namun di antara kawasan-kawasan yang dilawati, Al-Bab mempunyai potensi menjadi industri menjadi daerah perindustrian kerana banyak kilang-kilang dibina di sini. Dan ia bakal menjadi membuka peluang, lebih banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada rakyat di sekitar Al-Bab. Baik, saya kira setakat ini saja perkongsian ringkas saya sepanjang peliputan di Syria ini untuk Globe Al-Hijrah dan diharapkan dapat memberi sedikit manfaat dan juga tauladan mengenai bagaimana kekuatan rakyat Syria yang saya dapat gambarkan sepanjang liputan ini. Sekian daripada saya Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Syria. Sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Jangan lupa Global Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam di TV Al-Hijrah dan menerusi Facebook TV Al-Hijrah. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.